buat link, buat lock. Okey, kalau nak buat link dah boleh buat lock tu. Okey, set. Live dah mula berjalan. Okey, set. Kira link kita adalah link yang tak ada. Okey, Pak Su minta ni.
dia tengok kamera ni. Dah dia yang monitor tu dia tengok semua kamera. أعوذ بالله بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah pun mengizinkan kita semua untuk berhadir pada hari ini untuk melancarkan kita punya program yang utama bagi negeri Perlis kita, iaitulah istiadat pelancaran sambutan 1 Qurun Maips sempena 2 dekad pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, Raja Negeri Perlis, dan 2 dasawarsa pemasyuran Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalul Lail, Raja Muda Perlis, dengan tema yang telah pun diadakan pada hari ini, iaitulah mengukuh qiyadah mengislah ummah, anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Saya dengan ini mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, supaya kita boleh menyebarluaskan lagi kita punya rancangan pada hari ini, kita punya istiadat pelancaran sambutan 1 Qurun Maips pada hari ini, supaya kita dapat lebih mengenalkan kepada seluruh rakyat kita di Malaysia ini berkaitan dengan apa yang sedang berlaku satu sejarah di negeri Perlis inilah, bahkan khususnya tetapi amnya di dalam Malaysia, kerana kita sebahagian daripada Malaysia, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, bersama-sama dengan saya pada hari ini iaitulah yang berbahagia Dr. Haji Hazman bin Hassan. Doktor merupakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis JAIPS, di mana kita akan berkongsilah sedikit maklumat sebelum cerita-cerita apa-apa yang kita nak kongsikan pasal negeri Perlis pada hari ini, kerana pada hari ini juga merupakan hari yang bersejarah. Bahkan doktor juga merupakan individu yang berpengalaman dalam sejarah di negeri Perlis. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin mengajukan soalan saya yang pertama kepada doktor bagi kita menyempurnakan program kita pada hari ini. Baik doktor, jika dilihat kepada keadaan suasana dan juga pemakaian yang serba indah pada hari ini, semuanya bersampin emas, semuanya bersongkok hitam, dan mungkin para ulu balang kita saja yang beremas dan juga bertengkolok, ya doktor. Jadi kita nampak hari yang penuh bersejarah serta istiadat pelancaran sambutan 1 Qurun Maips pada hari ini. Bolehkah yang berbahagia doktor kongsikan kepada kita apakah perasaan yang berbahagia doktor pada hari ini? Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Syafi Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi sahabat saya Ustaz Syafi Zakaria, dan yang teristimewa adalah seluruh rakan-rakan, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang walau di mana saja berada, yang mengikuti siaran ini secara langsung, secara live menerusi Facebook, dan juga menerusi peranti-peranti yang lain. Pada hari ini sudah pasti saya berasa sangat bersyukur dan sangat bergembira. Bergembira itu kerana berkumpul pada hari ini 3 kegembiraan. Ya, 3 doktor. 3 kegembiraan. Baik. Yang pertamanya adalah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis atau MAIPS yang menaungi pentadbiran agama Islam di negeri Perlis ini sudah cukup usianya. Dan alhamdulillah, kegembiraan yang ketiga adalah apabila seorang Raja Muda Perlis yang saya kira paling dinamik sekali, iaitu Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalul Lail, ibni Tuanku Syed Sirajuddin, juga genap 20 tahun pemasyuran baginda sebagai yang dipetua sebagai Raja Muda Perlis, merangkap yang dipetua MAIPS. Maka di atas berkumpulnya ketiga-tiga kegembiraan ini, maka di situlah asas kepada diperkenankan istiadat ini. Dan walau bagaimanapun perlu diingat bahawa kita dalam suasana
masih belum menang untuk menghadapi pandemik COVID-19. Oleh sebab itu, segala atau cara dalam dan juga kehadiran dalam istiadat ini telah disederhanakan, walau bagaimanapun telah diperkenankan supaya diadakan secara live. Ya. Maka apa yang saya fahamlah, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengikuti dari rumah, dari pejabat, dari sekolah, di mana saja berada, apa yang ditunjukkan oleh kamera itu adalah hampir-hampir 90% sama seperti tempat kejadian. Secara langsung, tidak ada suntingan, tidak ada sebarang editing dengan izin. Maka pada hari ini, alhamdulillah, kita juga berada, macam saya dan Ustaz Syafi ni, kami berada di belakang kami adalah taman, di sekitar satu tempat yang kita sebut sebagai balai, orang kata balai mengadap. Bilik mengadap. Kita kata bilik mengadap di Istana Arau, di mana Istana Arau ini adalah merupakan istana yang paling terletak di utara di seluruh semenanjung Malaysia. Dia merupakan istana yang kedudukan dia paling utara, dan kalau tengok peta paling atas lah di semenanjung Malaysia ini. Di tapak ini juga semenjak hampir-hampir 300 tahun yang lalu, inilah merupakan tapak berpusatnya atau nukleus kekuasaan Wangsa Jamaludin, yang pada akhir abad ke-18 almarhum Tuan Syed Harun Jamaludin dibantu oleh Tok Arau atau Datuk Arau telah mengasaskan sebuah mukim bernama Arau. Yang Arau itu adalah berasal daripada satu dialek di Cenak, di Songkla sekarang ini, iaitu di Siam, bererti Arau, tempat yang tidak semak, korang semak. Itu maka disebut Arau. Betul. Kemudian maka di situlah didirikan Istana Arau. Okey, jadi kalau tuan-tuan berada di sekitar ni dan menyaksikannya, memang sudah beberapa kali binaan, sudah pastilah daripada kayu, berganti kayu dan berganti batu, dan ada tambahan-tambahan blok-blok yang lain. Tapi kita anggap di sinilah pusat pemerintahan kerajaan Wangsa Jamaludin Perlis semenjak ia diasaskan, daripada ia bermula sebagai sebuah mukim jadi sebuah negeri bergubernur dan akhirnya sebuah negeri berkerajaan beraja Melayu. Jadi saya tak dapat nak menggambarkan bahawa bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, dan juga kami di tempat kajian, di tempat kejadian ini berpeluang untuk menyaksikan satu detik yang saya kira sangat bersejarah pada negeri Perlis, khususnya dalam pentadbiran hal ehwal Islam. Maka sebab itu pada hari ini akan disyiarkan suatu simbolik berupa pelancaran sambutan satu kurun maib bersama-sama dengan sambutan genapnya dua dekad pemerintahan Tuanku Syed Sirajuddin dan genapnya 2 dasawarsa pemasyuran Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaludin. Maka dengan itu kita mengucapkan banyak-banyak syukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza, di atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan bukan kita nak membangga diri, bukan kita nak membesar-besar diri, bukan. Cuma kita kata dia merupakan suatu detik dan satu ketika yang amat signifikan untuk dihayati bersama dalam kalangan rakyat, dalam kalangan orang ramai dan dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia mahupun di mana-mana saja mereka berada. Iaitu bagaimana urusan pentadbiran hal ehwal Islam tidak dilepaskan begitu saja, malah ia diletakkan di bawah suatu kuasa atau autoriti yang tertinggi sekali dalam negeri ini, iaitu di bawah tak lain tak bukan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja sendiri sebagai Ketua Agama Islam. Kemudian majlis pula diperkenankan tak lain tak bukan kepada waris yang paling kanan, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis untuk mengetuainya. Maka alhamdulillah, itulah saya rasa mewakili bagaimana perasaan dan kegembiraan kita semua di sini. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia doktor di atas sedikit perkongsian berkaitan dengan
apa yang kita rumuskan, dapat Ya. saya rumuskan pada hari ini berkaitan dengan kegembiraan ini, ianya bercampur sebanyak 3 perkara utamalah, Ya. iaitu berkaitan dengan maibsnya yang telah pun mencapai usia 100 tahun. Duli Yang Maha Mulia juga telah pun berada di kepimpinan tertinggi di negeri Perlis ini, iaitu selaku raja yang ke-6 dah 20 tahun. Dan begitulah juga paduka ananda Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Raja Muda Perlis juga 20 tahun, dan juga di samping itu menjawat jawatan selaku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Muda Perlis. Baik, Doktor, tadi kita ada dengar sikitlah pasal cerita-cerita berkaitan dengan apa yang doktor mungkin kongsikan juga secara tak langsung kepada kita berkaitan dengan negeri Perlis. Ada bunyi dialek apa Songkla tadi, Arau dan sebagainya. Jadi mungkin itu adalah perkongsian yang saya nak tanya juga, kalaulah bukan kerana ayah, siapalah anak? Kalau bukan kerana atuk, siapalah ayah? Jadi begitulah, kita perlu kembali kepada asal usul kita. Perlu kembali kepada peringkat yang lebih atas. Jadi bolehkah yang berbahagia doktor kongsikan bagaimanakah asal usulnya tertubuhnya sebuah negeri Perlis ini? Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi Ustaz Syafi Zakaria. Kalau kita memperkatakan tentang bagaimana negeri Perlis ini wujud, barangkali kita boleh membincangkannya daripada dua nokta atau dua perspektif, iaitu pertama, negeri Perlis sebagai sebuah daerah di dalam Kesultanan Kedah, dan kemudian bagaimana Perlis muncul menjadi sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat di bawah pemerintahan Wangsa Jamalulan. Jadi kalau kita nak susul galurkan balik dari segi bagaimana manusia, bilakah manusia mula menghuni suatu bumi bernama Perlis ini, kita boleh balik kepada tinggalan atau penemuan arkeologi yang dijumpai oleh para ahli arkeologi, bahasa dulu-dulu sebut ahli kaji purba, yang berjumpai tulang-tulang manusia di satu tempat bernama Gua Kurung Batang. Dan Gua Berhala yang terletak di Bintung, mungkin Kurung Batang yang terletak lebih kurang beberapa kilometer saja dari Bandar Kangar pada hari ini. Dan hasil penemuan itu dianggarkan manusia sudah menghuni Perlis selewat-lewatnya 10,000 tahun yang lalu, dan mungkin seawal-awalnya boleh mencapai 50,000 tahun yang lalu. Berarti sudah ada manusia di Perlis. Kemudian bagaimana nama Perlis itu wujud memang menjadi perbincangan. Tapi akhirnya sejarawan negeri Perlis, iaitu Allahyarham Cikgu Ahmad Ismail dan juga Datuk Yazid Mat, telah merumuskan dengan 12 sebab mengapa nama Perlis datang dari asal usulnya dari sejenis pokok bernama pokok Perlis yang disyaki kemungkinan besar telah pupus. Tapi dia ada dan dia berperanan, maka sebab itu daripada pokok Perlis menjadi Sungai Perlis, menjadi Kuala Perlis, dan menjadi negeri Perlis. Okey. Kemudian bila Perlis wujud di bawah Kesultanan Kedah, Perlis pernah menempati beberapa kedudukan yang kita anggap lebih istimewa daripada daerah-daerah yang lain di Kedah. Antara sebabnya adalah salah satu sebab, apabila lebih kurang 7 orang Sultan-Sultan Kedah telah menjadikan Kota Siputih. Kota Siputih terletak di antara Kok Diang dengan Tunjang di Kedah Utara pada hari ini sebagai pusat pemerintahan, maka pintu jalan laut kepada Kota Siputih adalah melalui Kuala Perlis. Maka apabila Kota Siputih ada, maka sejak daripada itulah boleh diunjurkan bahawa Kuala Perlis telah wujud. Jadi sebabnya kadang-kadang mudah saja, sebab-sebab praktikal. Kerana berbetulan untuk sampai ke laut, sampai ke Selat Melaka, yang boleh sampai ke tempat-tempat dalam Thailand sekarang atau Indonesia sekarang, perjalanan dari Kota Siputih ke Kuala Perlis adalah lebih dekat daripada Kota Siputih ke Kuala Kedah. Betul. Maka sebab itulah kita kata Perlis telah mula dimakmurkan dengan langkah ini. Telah mula ada secara tidak sedar. Sedar. Tapi maknanya pusat pemerintahan itu lebih dalam. Di barangkali pada masa itu di Kuala-Kuala ataupun di Kuala-Kuala Sungai, pusat pemerintahan itu tidak didirikan dengan sebab bila dia lebih dalam, maka dia memberi
sedikit masa Ya, atau banyak ya, masa. okey. Kalau sekiranya datang musuh dan sebagainya, mungkin musuh tu akan ambil masa mungkin sehari lagi, 2 hari lagi. Tapi kalau betul-betul di pinggir laut, maka dia boleh berlaku banyak masalah. Okey. Kan, jadi itu strategi ataupun kearifan orang-orang dahulu. Okey, kemudian selepas itu pada abad yang ke-17, seorang Sultan Kedah bernama Sultan Muhyiddin Mansur Shah telah memperkenankan pembukaan sebuah kota bernama Kota Sena yang menjadi tapak kepada Bandar Kanga pada hari ini. Okey. Jadi kalau Ustaz Syafi dan tuan-tuan perempuan ingat, di Kanga ada satu tempat bernama Kampung Sena Tok Paduka. Ya. Maka itulah asas dan bermula kewujudan Kanga lebih kurang 300 tahun yang lalu. 300 tahun. Kemudian selepas zaman Sultan Muhyiddin Mansur Shah, anak anda beliau bernama Sultan Diauddin Mukarram Shah telah mengasaskan sebuah kota bernama Kota Indra Kayangan yang kini tepatnya terletak di tapak Muzium Kota Kayang. Ya. Lebih kurang beberapa kilometer saja dari Kangar dan Kuala Kuala Perlis. Ya. Itu daripada itulah orang beliau lah merupakan orang kata baginda lah orang yang pertama sekali memulakan gelaran Kota Indra Kayangan. Kota Indra. Kerana kota itu terletak dikelilingi oleh bukit-bukit batu kapur yang apabila pagi cuaca sejuk, maka wap itu naik ke atas dan membentuk kabus. Ya. Maka dirasakan bagai di Kayangan, bagai indra di Kayangan. Ya. Itu asal usul nama yang betul, tapi bukanlah kita kata ada perkara-perkara seperti sembahan ke apa ke, tidak ada, tapi sekadar nama saja pada masa itu. Kemudian selepas zaman tersebut, maka pusat pemerintahan Kedah pergi ke tempat-tempat lain, khususnya Kota Star, Kota Kuala Kedah dan sebagainya. Walau bagaimanapun masih berlaku lagi beberapa detik-detik yang penting berlaku dalam detik Kesultanan Kedah, tetapi berlaku di Perlis. Okey. Contohnya bagaimana ketika zaman Sultan Muhammad Jiwa misalnya, telah berlaku perjanjian-perjanjian antara baginda dengan syarikat Hindia Timur Inggeris yang ditandatangani di Kanga pada masa itu. Begitu juga apabila orang-orang Bugis di bawah diketuai oleh Daing Perani pernah menyerang Kedah pada masa itu dan berlaku masalah-masalah di Kedah, maka waktu itu baginda berundur ke Perlis dan mencari perlindungan di Perlis sebagai tapak sementara sebelum membalas serangan tersebut. Maka dalam masa itu, walaupun Perlis belum wujud sebagai sebuah negeri, tapi dia telah mengalami satu bentuk pasang surut Kesultanan Kedah, dan di antara itu ada kuasa-kuasa lain yang masuk. Sama ada Melaka, sama ada Aceh, sama ada orang Bugis, sama ada orang Siam, sama ada orang Myanmar pada masa itu. Juga kita kata ada peranan-peranan dalam Perlis sehingga jadilah ia seperti itu. Kemudian seorang daripada anak-anak Sultan Muhammad Jiwa ini telah diperkenankan untuk menjadi Raja Muda. Tapi Raja Muda itu maksudnya Raja Muda yang diperkenankan untuk memerintah daerah Perlis dan juga Setul pada masa itu, atau Satun sekarang. Ya, disebut Raja Muda Kayang dan Setui. Kemudian apabila Sultan Abdullah kita kata Mukarram Shah, kekanda dia telah mangkat, maka Sultan Diauddin Mukarram Shah seorang lagi, Sultan Diauddin orang kata Mukarram Shah II, telah diangkat sebagai Sultan Kedah yang seterusnya. Dan beliau ataupun orang kata baginda telah membawa sekali lagi pusat pemerintahan Kedah datang ke tapak di Perlis, disebut Kota Indra Kayangan 2. Kota Indra Kayangan. Kota Indra Kayangan 1 tapaknya di Muzium Kota Kayang. Tapi Kota Indra Kayangan 2 tapaknya ada di kampung marhum Kayang, iaitu dekat-dekat dengan Bangsa Lebah, dekat-dekat dengan arah ke jalan Kuala Perlis, Kanga, Batu Limau dan sebagainya lah. Jadi di situ. Kemudian selepas itu, dipendekkan cerita atau kita nak masuk kepada detik-detik itu, maka pada hujung abad ke-18 datanglah seorang keturunan Arab dari Hadramaut, yang beliau lahir di Limbung, Kedah. Yaman itu betul. Beliau lahir di Limbung, Kedah, tapi ayahandanya datang dari Hadramaut.
iaitu Syed Harun Jamalulail. Syed Harun Jamal. Datang dari Limbung kemudian berhijrah ke Cenak di Songkla. Dari Cenak di Songkla itu ataupun di Singgora pada masa itu, beliau dan pengikut-pengikutnya telah berhijrah dan diperkenankan untuk membuka kampung halaman di Perlis pada masa itu. Okey. Dan mereka telah memilih satu tapak yang kini dikenali sebagai Arau. Okey. Dan tapak istana inilah merupakan tapak asal di mana didirikan semacam pusat pemerintahan bagi mukim Arau itu. Tertarik dengan kepribadian dan kepimpinan Tuan Syed Harun Jamalulail, maka dengan itu Sultan Diauddin Mukarram Shah telah memperkenankan supaya anaknya, puterinya bernama Tunku Sofiah atau Tunku Tunjung atau Tunku Kucik dinikahkan dengan Tuan Syed Harun. Syed Harun. Dan sebagai hadiah pernikahan ini, Arau atau mukim Arau telah diberikan sebagai hadiah pernikahan itu kepada Syed Harun dan keturunannya sampai bila-bila. Ya. Ya. Kemudian dipendekkan cerita, maka selepas itu naiklah sultan yang baru di Kedah, Tengku Pangeran atau Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Maka selepas itu berlaku sedikit sebanyak pergolakan. Antara lain, salah seorang daripada kerabat Kedah bernama Tengku Yaakob atau digelar Tengku Embun cuba untuk memerintah Perlis. Ya. Apabila dia meminta secara baik tidak diperkenankan, maka dia menggunakan cara-cara kekerasan. Okey. Ya. Jadi ialah berlakulah perkara yang telah berlaku. Antara lain pada masa itu adalah dia nak memerintah Perlis. Tetapi yang menjadi pewaris kepada Perlis adalah anak-anda kepada Sultan Diauddin Mukarram Shah II. Ya. Di mana ada Tengku Sofiah dan dua lagi anak anda yang lelaki. Tetapi apa yang berlaku adalah dua anak anda lelaki itu, seorang mangkat ketika kecil. Okey. Seorang lagi tinggal bersama Sultan Ahmad Tajuddin. Ya, demikian. Jadi seolah-olah pewaris Kota Indera Kayangan dua yang masih tinggal di Perlis adalah Tunku Sofiah. Ya. Maka yang berkahwin dengan Syed Harun Jamalulail. Maka Syed Harun sebagai menantu kepada baginda mengambil sikap untuk mempertahankan negeri Perlis lah. Okey, kalau saya mohon izin untuk membaca sedikit dari buku Salasila Perlis, ya, tentang detik-detik itu bagaimana dia berlaku. Ini bahasa lama lah. Ya. Salasila Perlis, manuskrip Salasila Perlis telah mencatatkan pada muka surat 10, maka Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Kedah siap satu angkatan dan saudaranya Tengku Kucik serta Syed Harun dipanggil balik ke Kedah. Maka diberilah seorang saudaranya pula bernama Tengku Embun, Tengku Yaakob, bawa angkatan itu masuk ke Perlis. Berkuburlah ia di Kuala Arau, hendak diperhambatkan Syed Harun itu dari Perlis. Maka ditembak dengan lela autaka ke rumah Syed Harun. Tiada lawan, melainkan diberi surat khiyar, pergi pada Tengku Ibrahim, Raja Muda ada Kuala Muda sana. Tatkala demikian itu, Tengku Ibrahim datang mari, himpun orang-orang Perlis ini, ia sendiri jadi kepalanya. Langgar kubu Tengku Embun itu, pecah lari balik ke Kedah dan Tengku Raja Muda pun baliklah ke Kuala Muda pula. Okay. Maksud saya adalah dalam detik-detik itu, pasukan Tengku Embun telah datang berkubu di Kok Diang, di sempadan Kedah Perlis sekarang, dan secara rambang telah menembakkan meriam. Telah menembakkan meriam ke arah Arau dan lebih tepat lagi menyasarkan istana Arau ini. Okey. Dengan tujuan untuk menakut-nakutkan Tuan Syed Harun supaya lari dan dia dapat mengambil negeri Perlis ini. Ya. Maka daripada itu pula apa yang berlaku dengan izin Allah, datanglah bantuan daripada saudara-saudara kerabat-kerabat kesultanan Kedah yang lain, antaranya Tunku Ibrahim yang pada masa itu menjadi Raja Muda di Kuala Muda. Ya, maka alhamdulillah telah dapat dihalang. Okey. Walau bagaimanapun, yang penting adalah daripada kejadian ini, Syed Harun dan kerabat Jamalulail, wangsa Jamalulail mula berfikir, apa nasib mereka? Ya. Kalau kata mereka tinggal lagi di sini, maka apa yang berlaku adalah mungkin mereka akan terus diperkotak-katikkan. Ya. Mungkin mereka akan terus jadi macam gajah sama gajah berjuang,
pelanduk mati di tengah-tengah. Ya. Ada orang petik pepatah Afrika, gajah sama gajah berjuang, rumput mati di tengah-tengah. Ya. Maka Wangsa Jamaludin berfikir bahawa tidak lain dan tidak bukan, hendaklah diperasingkan Perlis itu menjadi satu negeri berkerajaan sendiri yang berasingan, supaya dengan itu keselamatan dan kedaulatan dan banyak keamanan rakyat dapat dijamin, dan begitu juga kemakmuran negeri dapat dipelihara. Maka dia satu langkah yang saya biasa sebut adalah langkah yang bukan senang, yang bukan ringan, yang berat. Berat mata memandang, berat lagi bau orang kata bau yang memikul. Orang kata bau yang memikul. Tetapi Wangsa Jamaludin berfikir daripada menjadi ekor gajah yang besar, baiklah menjadi kepala pelanduk walaupun kecil. Okey, itu pepatah yang digunakan. Dari menjadi ekor gajah yang besar, letaknya di buntut, maaf dengan izin, baik menjadi kepala si pelanduk. Kepala pelanduk walaupun kecil, tapi dia berfikir sendiri. Dan dia bertindak sendiri, dan dia ada kebebasan dan juga kemerdekaan yang tersendiri. Maka daripada itulah bermula detik-detik pengasasan negeri Perlis, dan akhirnya dipendekkan cerita bila berlaku peperangan besar antara Kedah dengan Siam, maka akhirnya peperangan itu telah menjadikan Kesultanan Kedah telah dipecahkan kepada beberapa buah negeri, salah satunya adalah Perlis. Dan Perlis wujud sampai ke hari ini, dan alhamdulillah daripada tahun secara rasminya 1843 sampailah kepada hari ini, kita anggap dalam masa lebih kurang 23 tahun lagi akan cukup 200 tahun umur negeri Perlis yang diperintah oleh Kerajaan Jamaludin secara formal. Maka itu asal bermula, dan telah diperintahlah negeri Perlis itu yang berdaulat oleh 6 orang raja-raja, bermula daripada Raja Said Husin, disambung oleh Raja Said Ahmad, seterusnya Raja Said Safi, seterusnya Raja Said Alwi, dan Raja Said Putra Jamaludin. Tuanku Said Putra Jamaludin merupakan ayahanda kepada raja sekarang, dan raja sekarang sudah 20 tahun memerintah, iaitu Tuanku Said Sirajuddin Jamaludin. Okay. Terima kasih kepada yang berbahagia doktor di atas perkongsian yang telah pun diberikan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan asal usul bagaimana kita nak dapat satu negeri Perlis. Kalau sebenarnya kalau kita nak fokus kepada penceritaan yang lebih detail mungkin lebih makan masa doktor. Itu pun kita dengar berapa kali doktor kata nak dipercepatkan, pendek ceritanya. Tapi kita nampaklah seperti yang doktor katakan, berat mata memandang, berat lagi bahu memikulnya. Jadi mungkin sukar untuk kita nak menggambarkan kesusahan, kepayahan yang sebab ini benar-benar perjuangan melibatkan keringat, air mata dan darah. Dan hatta di dalam penceritaan yang dibawakan oleh doktor tadi ada adik-beradik dengan Tuanku Sofia itu pun ada gangguan sikit Baik, terima kasih di atas perkongsian doktor. Seperti yang kita katakan, perkongsian kita pada hari ini adalah bukan untuk nak berbangga-bangga ataupun kita nak mengangkat berbesar-besar, tetapi apa yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha sendiri yang menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, iaitu berkaitan dengan apa saja doktor nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita ceritakan. Dan ini merupakan nikmat yang sedang kita kecapi di negeri Perlis selaku dah hampir 100 tahun MAIPS ini tertubuh dengan Wangsa Jamaludin. Baik, saya nak terus kepada perbincangan kita doktor. Jika dilihat dalam struktur perlembagaan bagi setiap negeri-negeri di Malaysia, tak kiralah daripada Perlis sampai ke Sabahnya, ke semua negeri-negeri kita ini, ada yang sultan ataupun yang dipertua negeri, ada yang panggil raja dan macam-macam. Tetapi mereka inilah yang dikatakan selaku ketua kepada agama. Jadi bagaimanakah sesebuah negeri yang berada di bawah pemerintahannya? Bolehkah yang berbahagia doktor kongsikan sejauh manakah kesungguhan Wangsa Jamaludin untuk menegakkan agama Islam di negeri ini? Persilakan doktor. Terima kasih sekali lagi Ustaz Syafi. Sejak sedari awal lagi Wangsa Jamaludin memang diasaskan sebagai sebuah wangsa atau dynasty, atau bahasa Inggeris kata sebagai ruling house yang memang Islam dan ahli sunnah wal jamaah dari awal lagi.
Maka sebab itu misalnya ciri-ciri sebuah dinasti Islam atau wangsa Islam itu adalah seperti mana dia menjalankan hukum hakam mengikut hukum hakam Islam. Misalnya kita kata, maka sebab itulah dalam tradisi wangsa Jamaludin wanita tidak menjadi raja. Iya. Kerana seperti mana juga kita kata dalam Islam khalifah ataupun jawatan kita kata aimah, orang kata aimah tu kubra itu tidak dipegang oleh kita kata wanita misalnya. Betul. Jadi daripada awal lagi, bermula daripada Raja Syed Hussein Jamaludin telah diberikan dan ditegakkan ciri ataupun asas keislaman bagi negeri Perlis. Antara lain adalah ketika Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Hussein melantik para pembesar, salah satu jawatan yang diwujudkan adalah jawatan Kadi Besar Negeri Perlis. Ya, Kadi Besar Negeri Perlis adalah beliau pada masa itu yang kata pertama adalah Syed Muhammad Lahdat. Ya, kalau tak silap saya. Tapi apa yang berlaku adalah Kadi Besar bermula daripada pada ketika itu, ketika awal mula jadi Ketua Negeri Perlis, beliau merupakan orang yang bertanggungjawab memberikan nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat hukum syarak kepada raja memerintah, dan beliau juga merupakan suatu yang orang yang juga memutuskan pelbagai pertikaian syar'i yang dibawa ke Balai Rom Sri Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Hussein pada ketika itu. Jadi sejak daripada itu tu memang sifat Islam dan sifat Ahli Sunnah wal Jamaah itu telah dibawa. Kemudian raja yang kedua, orang kata Raja Syed Ahmad telah meneruskan sistem itu. Walau bagaimanapun antara jasa-jasa beliau kepada pembangunan Islam adalah beliau telah, ataupun kita kata baginda telah memperkenankan supaya Masjid Arau yang sekarang terletak di tapak Center of Sunnah, Masjid Lama tu di tebing Sungai Arau atau Masjid Lama Arau diperbaharui binaannya dengan binaan batu. Sebelum itu adalah binaan kayu. Maka telah dibarui dan dibuat binaan dengan batu bata, dan pada masa itu kalau kita mahu ada peluang untuk kita melihatnya, sekarang dinamakan Center of Sunnah, batu bata seperti biasa, tetapi bahan yang digunakan sebagai simen untuk melekatkan antara bata, batu, pasir dan sebagainya adalah satu campuran istimewa terdiri daripada pasir, madu lebah, manisan nipah dan juga manisan tebu. Maksudnya benda yang manis tu lah yang melekatkan jadi berfungsi sebagai simen pada masa itu. Itu teknologi yang ada lah. Dan memang pun dicatatkan bahawa tukang-tukang Arab dan Melayu yang bersama-sama membinanya. Jadi dia merupakan satu daripada pencapaian seni bina dalam sejarah Perlis yang tak dapat nak dilupakan begitu saja. Kemudian pada zaman Raja Syed Ahmad, cucundanya Syed Safi dengan perkenan baginda telah mengasaskan sekolah-sekolah Melayu yang kita pertama. Sebelum itu cuma kita kata ada katakan madrasah, tempat mengaji Quran sahaja, tapi telah diadakan persekolahan secara formal di bawah pemerintahan Raja Syed Ahmad. Raja yang ketiga adalah Raja Syed Safi. Beliau memerintah agak pendek. Walau bagaimanapun, ajaibnya Raja Syed Safi adalah bila kata baginda memerintah dalam tempoh yang singkat itu, tetapi tempoh yang singkat itu telah dimanfaatkan oleh baginda. Maksud saya adalah, dan aspek pembangunan Islam yang dijalankan oleh Raja Syed Safi itu menjurus kepada bidang fardu kifayah, iaitu untuk mengeluarkan rakyat daripada kepompong kemiskinan. Apa yang baginda buat adalah baginda telah menitahkan dan mengusahakan supaya suatu terusan atau suatu sungai buatan manusia dikorek dari Arau melalui Guak Sanji ke arah Tambun Tulang, lalu di Pekan Simpang 4 dan keluar di Selat Melaka di satu tempat yang dinamakan waktu itu Sungai Baru. Sungai Baru. Tujuan baginda adalah supaya membolehkan bila terusan itu dikorek, maka pengairan akan jadi lebih bagus, akan jadi berkali-kali ganda lebih bagus.
maka di kiri kanan tebing terusan itu dapat didirikan perkampungan dan dapat dibuka kebun yang baru, sawah yang baru dan tanah yang baru untuk rakyat. Seterusnya Raja Said Safi juga telah membina pelbagai jalan-jalan utama di Perlis pada hari ini. Walau apa pun namanya, saya kata biasa sebut, walau apa pun namanya, jalan-jalan utama yang ada pada negeri Perlis 90% adalah berasal daripada jalan asal yang asalnya belum ada, dibina oleh Raja Said Safi. Saya sebutkan antara lain adalah jalan dari Arau ke Kangang. Jalan utama Arau ke Kangang. Jalan utama dari Arau ke Kok Diang. Melalui itulah kita kata Kok Diang, Jelempuk. Ya. Jalan kemudian daripada Kangar pergi ke Kedah melalui Simpang 4. Ya. Ya. Dan juga beberapa jalan yang lain. Ya. Maka alhamdulillah itu telah berlaku secara fardu kifayah untuk mengeluarkan rakyat daripada kemiskinan dan merancakkan ekonomi untuk menukarkan daripada asnaf kepada pembayar zakat pada masa itu. Baginda juga telah merintis satu sistem di mana apabila orang kata pada masa itu orang Melayu Perlis bila dia berniaga di pasar-pasar minggu yang disebut sebagai NAT. Dia tidak ada satu tradisi di mana dia akan buka satu ruang niaga yang tetap. Hari-hari ada. Maka baginda telah merintis satu projek disebut sebagai Market Kangang. Pasar Kangang yang baru, pasar tetap yang baru pertama sekali telah diasaskan oleh kata baginda sebagai ruang untuk orang Melayu berniaga. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Doktor di atas perkongsian yang telah pun diberikan kepada kita berkaitan dengan susah payah ataupun kesungguhan kita kata untuk Wangsa Jamalul Lail ini menegakkan agama Islam di negeri ini. Apa yang kita dapat kongsikan sebentar tadi adalah berkaitan dengan kesungguhan Said Safi walaupun dalam tempoh yang sedikit tapi mengeluarkan masyarakat ataupun rakyat yang berada di bawah tampuk pimpinan yang berbahagia tuanku, iaitulah kepada fardu kifayah yang lebih kepada menjaga maslahat umum. Baik, demikian perkongsian kita sebelum ada istiadat akan disempurnakan kerana kita sekarang ini bagi nak memberi lintas langsung kepada ketibaan-ketibaan Dif-Dif Kehormat dan juga seterusnya menunggu keberangkatan tiba duli-duli tuanku insya-Allah. Jadi dengan itu kita tangguhkan dahulu perkongsian kita bersempena dengan sambutan istiadat pelancaran sambutan satu kurun maib pada siang ini dengan yang berbahagia Doktor. Kita ucapkan ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada Doktor di atas perkongsian ataupun kita kata nikmat-nikmat yang dikongsikan oleh yang berbahagia Doktor berkaitan dengan kejayaan yang sedang kita kecapi, detik yang bersejarah walaupun dalam tempoh yang kita kata COVID-19 ini sapaan hanya meletak tangan di dada masing-masing dengan menjaga jaraknya, dan begitulah juga keadaan di dalam balai mengadap yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat selepas daripada ini nanti semuanya telah pun diperkenankan oleh yang berbahagia tuanku dengan menjaga jarak kedudukannya. Dan jumlah tetamu yang kita rekodkan pada hari ini di dalam ketetapan saya iaitulah adalah selama 15 tetamu sahaja yang dibenarkan untuk berada di dalam balai mengadap, dan selainnya adalah media-media dan kru-kru yang terlibatlah. Jadi kita buat dalam serba ringkas tetapi ianya adalah penuh istiadat yang bersejarah untuk negeri Perlis insya-Allah. Baik, demikian kita sebutkan sebagai apa yang dikatakan tadi, dan kita masih lagi menanti ketibaan-ketibaan Dif-Dif Kehormat, dan seterusnya kita akan menanti ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Polis, dan kemudian kita akan teruskan kepada penceritaan kita lah. Baik, terima kasih Doktor. Kita ucapkan jutaan terima kasih. Kita nak sapanya seperti inilah Doktor. Terima kasih banyak perkongsian di atas Doktor. Mungkin Doktor juga akan berangkat ke dalam Doktor. Baik. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita sedang berlangsung di sini sekarang, sedang berada di ruang legar ketika ini, itulah yang berbahagia Tuan Nasaruddin, yang berhormat Tuan Nasaruddin bin Abdul Muttalib selaku pegawai kewangan negeri telah pun masuk ke balai mengadap, di mana kita masih lagi menanti tetamu-tetamu kehormat yang telah pun diundang dan juga individu-individu ternama negeri Perlis yang akan diberikan ruang dan juga kesempatan untuk masuk ke dalam istiadat pelancaran sambutan syukur Mu'ayyid. Sekarang juga dapat kita lihat iaitulah Sahibus Samaha, Datuk Arif Perkasa, Profesor Madya, Dr. Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, mufti bagi negeri Perlis, sedang berada di dalam balai mengadap, dan kita masih lagi menantikan tetamu-tetamu kehormat kita yang lain, dan sebahagian daripada tetamu-tetamu telah pun berada di dalam dewan ataupun kita panggil hari ini sebagai balai mengadap. Kita tidak lakukannya di balai Rungsri kerana bagi kita memberi kehormatan kepada situasi semasa kita, iaitulah COVID-19, dengan kita buat secara ringkas, tetapi kita buat dengan penuh adat istiadat dan juga ketetapan yang telah pun diperkenankan oleh yang berbahagia tuanku, seperti yang saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi, iaitulah berkaitan dengan kedudukan yang kita jaga jaraknya, dan seterusnya kita sengitkan seketika sikit condong bagi memuliakan tuanku Raja, supaya tuanku dapatlah melihat keadaan setiap individu-individu ataupun tetamu-tetamu kehormat yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan,
sedang turun daripada kenderaan, iaitulah yang berbahagia tuanku. Ikan termenung, ikan tergiri, ikan dilepas dalam timba. Duduk termenung seorang diri, orang ditunggu dah kunjung tiba. Bunga emas pahar berikat, angkat bunga nampaklah paku. Angkat bukan sebarang angkat, keberangkatan tiba, tuli-duli tuanku. Sedang melakukan lintas sekarang ini, iaitulah yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur selaku CEO MAIFS, dan juga mengiringi bersama dengan yang berbahagia Ustaz, iaitulah yang berhormat Datuk Haji Hamdan bin Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri. Kita masih lagi menanti kunjungan-kunjungan ataupun lintas-lintas hormat daripada tetamu-tetamu yang telah pun dijadualkan kedatangan mereka untuk masuk ke balai menghadap, insya-Allah. Kita masih lagi berada di ruang legar di hadapan ini. Nampak wak? Kelebu. Tak payah, orang pakai spek jadi ni. Baik, demikian tadi pegawai ataupun kita sebutkan selaku setiausaha sulit kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin telah pun tiba di balai menghadap, di mana bagi mempersiapkan keadaan sebaik-baik mungkin untuk menerima kunjung tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebentar daripada ini nanti, sebelum majlis akan berjalan dengan lebih lancar. Dan kita sedang perhatikan juga sekarang ini, iaitulah yang berbahagia pengawal peribadi kepada Tuanku Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Fazlin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lain, iaitulah Kapten Idham, sedang juga membuat semakan-semakan yang perlu bagi melancarkan perjalanan kepada ke bawah Duli, kedua-dua Duli kita pada pagi ini, insya-Allah. Kita masih lagi menanti. Sedang melakukan lintas sekarang ini, iaitulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Polis, mengiringi beliau, iaitulah setiausaha sulit kepada yang berbahagia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, sedang masuk ke dalam bilik menghadap.
Seperti yang dapat kita lihat sekarang di dalam balai mengadap, sedang masih lagi tetamu-tetamu kehormat kita menanti ketibaan ke bawah duli yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Raja Malay, Tuanku Raja Perlis, dan juga ketibaan duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin, Tuanku Raja Muda Perlis. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang sedang kita saksikan sekiranya di dalam balai mengadap, kita dapati semua tetamu-tetamu kita sedang mengenakan mask, tanda bagi kita menghormati Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang masih lagi menuntut kita untuk memakai alat pelindungan diri sebelum kita masuk ke dalam istana. Juga setiap daripada individu yang hadir perlulah membuat semakan kesihatan, dan seterusnya diambil suhu bacaan dan juga memakai hand sanitizer ataupun sanitasi tangan, dan bagi menunjukkan tanda kita masih lagi menghormati terhadap keadaan yang berlaku di dalam suasana Malaysia kita ini dalam norma baharu. Dan begitulah juga kita akan perhatikan yang Duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin juga sedang mengenakan mask kepada baginda, di mana itulah kita menyatakan seorang raja, Tuanku Raja yang berjiwa rakyat, walaupun perintah ini tidaklah diumumkan kepada sesiapa, tetapi bagi menunjukkan tanda kebersamaan kita untuk menjaga dan juga sensitiviti kita terhadap apa yang berlaku terhadap dunia kini, iaitu berkaitan dengan wabak COVID-19 yang Duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin juga turut mengenakan mask untuk dalam keadaan. Demikian keberangkatan tiba Duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin, Tuanku Raja Muda Perlis, bersama dengan Duli yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamaludin. Sekarang tuanku juga sedang diperiksa suhu bacaan dengan kesihatan 36.2 darjah Celsius. Tuanku Raja Muda juga sedang mengenakan sanitasi tangan untuk menandakan kebersamaan tuanku. Mengumumkan keberangkatan masuk Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Ampun Tuanku berbuat ampun, sembah Patik mohon ampun. Patik pun ampuni ini perkenan buat duli yang maha mulia Tuanku untuk Patik memulakan istiadat pelancaran sambutan satu kurun Majlis Agama Islam dan anak istiadat Melayu Perlis. Ampun Tuanku.
Istiadat pelancaran sambutan 1 kurun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja. Duli Yang Maha Mulia Tuanku bertitah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna perkara-perkara yang baik. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga serta para sahabat baginda. Hadirin yang dihormati sekalian, hari ini merupakan hari yang sejarah dalam menyingkapkan catatan perjalanan dan melihat masa depan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. 100 tahun atau 1 kurun merupakan satu tempoh yang panjang dalam mencorak sejarah bagi satu kehidupan. Bersempena dengan majlis 100 tahun MIPS hari ini, saya ingin membuat beberapa perkara. Menyebut beberapa perkara. Dengan harapan titah saya ini juga akan catat dalam sejarah yang akan datang dan diingati dari generasi ke generasi. Hadirin yang dihormati sekalian, semasa saya sebagai Raja Muda Perlis, saya menerima amanah ayahanda saya almarhum Tuanku Said Putra yang memperkenankan saya untuk menjadi Yang di-Pertua MIPS. Dengan amanah tersebut, saya memimpin MIPS sebagai menunaikan hasrat almarhum ayahanda saya yang merupakan Raja Perlis ketika itu. Dalam tempoh tersebut, saya telah mendampingi dan memahami pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang diletakkan asasnya oleh ayahanda saya untuk negeri Perlis kita ini. Pegangan tersebut adalah hasil dari nasihat dan pandangan para ulama dan tokoh-tokoh agama di negeri Perlis pada masa ketika itu. Ia menjadi teras kepada negeri ini sejak dahulu kala. Justru kedudukan Ahli Sunnah wal Jamaah itu termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 yang menyebut agama Islam bagi negeri ialah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang telah diamalkan dalam negeri. Bahkan dalam perlembagaan negeri Perlis, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ditegaskan sebanyak 7 kali dalam fasal-fasal yang berbagai. Dengan ini, Perlis merupakan antara yang terawal memasukkan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai pegangan rasmi negeri. Versi Ahli Sunnah wal Jamaah Perlis itu luas, tidak terikat dengan hanya satu aliran fiqh dalam menilai pandangan hukum. Dari segi akidah, Perlis menjadikan jalan serta pegangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat sebagai panduan. Inilah kelebihan Perlis, iaitu
keluasan kita dalam memilih pandangan-pandangan dalam agama agar teguh dari segi dalilnya dan dalam masa yang sama menangani realiti yang ada. Maka dari segi hukum hakam fikah atas dasar pemikiran yang luas ini, Perlis tidak mengikat diri dengan hanya satu mazhab, bahkan menerima kesemua mazhab-mazhab fikah yang ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan semua pandangan fiqh lain yang dinilai dan dipilih oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Ini adalah bukti yang menunjukkan Perlis merupakan negeri Ahli Sunnah wal Jamaah bersifat terbuka, merangkumi keluasan Ahli Sunnah yang sebenar. Sementara itu, dalam pegangan akidah, Perlis hendaklah bebas dari syirik, khurafat dan karut-marut yang memperbodohkan akal fikiran dan melemahkan akidah kita. Dengan kelebihan ini, alhamdulillah di era ini, di mana pemikiran manusia lebih terbuka kepada maklumat dari pelbagai sekolah pemikiran, saya dapati pandangan cadangan fatwa di Perlis ini berhubungan dengan hal ihwal agama semakin mendapat tempat, bukan sahaja dalam kalangan rakyat Perlis, tetapi di Malaysia secara keseluruhannya. Musim COVID-19 baru-baru ini juga umpamanya telah membuktikan keluasan bermazhab itu membantu kita menangani banyak masalah. Dengan itu, mengharapkan pegangan Perlis ini kekal, saya mengharapkan pegangan Perlis ini kekal dan terus dipertahankan oleh MAIP dan seluruh rakyat Perlis. Saya berharap Perlis dengan pegangannya akan terus menjadi kiblat ilmu pengetahuan agama yang berteraskan hujah dan dalil serta bersifat progresif dan moderat. Rakyat Perlis hendaklah celik agama dengan faham apa yang diamalkan, bukan mengikut sesuatu tanpa memahami asalnya. Dalam masa yang sama, sifat sederhana dan seimbang itu merupakan ciri yang penting sebagai individu Muslim. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti mana pendekatan yang ayahanda saya perkenankan ke atas saya dahulu, maka saya juga apabila menjadi Raja Perlis memperkenankan anak anda saya Raja Muda Syed Faizuddin Putra untuk memimpin MAIP sebagai Yang di-Pertua. Di bawah kepimpinan anak anda saya, kita dapati MAIP melangkah maju jauh ke hadapan, mencatatkan pelbagai kegemilangan yang amat kita syukuri. MAIP telah menjadi tanda aras kepada banyak pihak dan pelbagai perkara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pencapaian ini berterusan dalam memimpin kegemilangan MAIP. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucap berbanyak terima kasih kepada Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dan semua kaki tangan jabatan di bawah naungan Majlis Agama. Saya ucap terima kasih, syabas dan teruslah bertugas dengan baik. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam meneguhkan pegangan kita di Perlis, maka 7 amanat yang telah saya titahkan, saya harap ia dihayati oleh setiap peringkat di negeri ini. Kerajaan Perlis bermula dari kepimpinan politik
sehingga kepada semua agensi kerajaan hendaklah menghayati amanat-amanat tersebut. Itulah identiti negeri Perlis yang wajar diterapkan sesungguhnya di semua lapisan rakyat. Jabatan-jabatan kerajaan juga patut meletakkan 7 amanat tersebut agar diingati dan difahami oleh setiap yang berada di dalam negeri ini. Doa saya agar MAIP sentiasa di hati rakyat. MAIP merupakan ibu kepada kekuatan agama dan pengurusan di negeri ini. MAIP hendaklah disayangi, ditaati dan dibela oleh rakyat Perlis. Mengakhiri titah, saya ingin dengan ini memperkenankan kapsul MAIP yang akan dibuka pada tahun 2025 yang padanya terkandung harapan dan cita-cita saya untuk MAIP pada masa hadapan. Semoga Allah memberkati negeri kita yang dicintai ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolik kapsul diraja MAIP 2025 dan pelancaran buku Kedudukan Istimewa Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Perlembagaan Negeri Perlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, kami berlindung dengan redha-Mu daripada murka-Mu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Kami berlindung dengan kemaafan-Mu daripada hukuman-Mu. Wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kami berlindung dengan-Mu daripada tindakan-Mu. Tidaklah dapat kami ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon daripadamu kebaikan sepenuhnya, sama ada yang segera ataupun yang kemudian, sama ada yang kami tahu ataupun yang tidak kami tahu. Wa na'udzu bika minasyirri wa na'udzu bika minasyarri kulli, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Kami berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan semuanya, sama ada yang segera atau yang kemudian, sama ada yang kami tahu atau yang tidak kami tahu. Ya Allah, Ya Rahman, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan pemilik segala keagungan dan kemuliaan, kami memohon limpah kurnia-Mu agar Engkau merahmati kami semua sekalian hamba-Mu. Kami pohon berikanlah kekuatan, kesihatan dan keberkatan umur kepada Raja Pemerintah kami, Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Perempuan kami, Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid. Demikian berikanlah inayah, taufiq dan rahmat kepada Tuanku Raja Muda Perlis dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis serta putera-puteri diraja, juga seluruh kaum kerabat. Ya Allah, berkatilah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang menjadi wasilah kami di dalam menegakkan agama-Mu dan menguruskan pentadbiran agama-Mu. Redhakanlah kami sekalian, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas, dan bimbinglah kami di dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawab. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada negeri Perlis ini, para pemimpin dan seluruh penduduk, serta sesiapa yang masuk ke dalamnya dengan niat yang baik. Berkatilah penduduknya agar sejahtera dan harmoni. Berkatilah tanahnya agar subur dan mengeluarkan hasil yang banyak dan baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Persembahan cendera kenangan.
Ampun tuanku, berbuat ampun. Sembah patik mohon ampun. Patik pun ampun ni menyembah maklum bahawasanya istiadat telah selamat disempurnakan. Ampun tuanku. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda. Hadirin diminta berdiri. Mengumumkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja bersama Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda berangkat meninggalkan majlis istiadat diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Hadirin sekalian, majlis bersurai.